nak flashback perjalanan Aini masa dia belum start. Kita nak cerita Titan ni. Apakah sangat paling mencabar? Just for a background sake untuk semua orang. Aini berada dalam Titan sejak 2016 kot. Betul tak? 2016. Ujung 15, ujung. 2015 ujung. Tengah ke ujung macam tu lah. Sampailah sekarang. Lama 4 tahun, masuk 4-5 tahun dah? 5 tahun. 5 tahun. So, apa yang buat you masih continue belajar dalam Titan ni? Saya tunggu juga sangat dia. Oh, saya tak nak sambung lagi dah. Nak tunggu juga sangat tu. Okay, Alhamdulillah Dok, dah masuk tahun kelima, kita dah renew dah. So yang mana bagi saya untuk pergi kita melangkah lebih jauh, kita perlu tambah lagi ilmu. Sebab kalau contohnya kita buat 1 juta, nak pergi ke 2 juta, ilmu dia lain pula. Dan nak pergi ke seterusnya, ilmu dia lain. Dan bila kita dalam bisnes ni, kita sentiasa ada cabaran dan juga orang kata ujian dalam bisnes lah. Jadi bila adanya mentor yang guide kita, jadi kita tahu apa benda nak buat. Ada beza ke cabaran tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini? Oh, sangat. Sebab ada orang kata, tahun pertama dah lalu dah pandai dah. Sama je. Lagi 2 akan datang sama je. Tak payah lagi dah belajar. Tapi awak kenapa? Apa masalah awak sekarang? Tak sama. Sebab saya dulu asalnya... Cuba explain dengan dia orang yang baru ni. Okey, saya dulu asalnya adalah tak pernah bekerja, Dok. Dulu kerja pun part time, jaga sesen minyak, macam tu pam minyak. Jadi bila kita di fasa orang kata nak grow, perlunya ada people, iaitu tim kita kan. So kita tak pernah bekerja, macam mana kita nak handle tim sehingga hari ni dah 50 lebih orang. Staff. Staff kan. So kalau kita tak ada ilmu dan juga bimbingan. Stockist agent semua berapa ribu? Stockist agent sekarang 6,000 lebih. 6,000 lebih. Macam mana nak handle 6,000 kalau tak biasa handle? Betul. Kan? So, anak 6 orang pun tak kerti handle teruk. Putar lagi 6,000. Betul. Anak orang lain. Betul tak? Betul. So apa beza dia perjalanan awak ni? Cuba share supaya dia orang faham game tu. Masa awak mula-mula first year Titan, awak punya staff berapa orang? Masa mula-mula saya Titan lebih kurang 8 orang. 8 orang. 8 Dan orang. sekarang 50. 50 betul. Okey. Apa pencabaran dalam tahun pertama beza dengan tahun kedua atau ketiga? Okey. Atau sekarang? Mula-mula bila kita fasa nak bermula dan kita masuk Titan. Waktu saya masuk Titan tu sales lebih kurang 600,000. Okey, 600,000 sebulan. Sebulan. Masa saya masuk tu. Lepas tu flashback undur balik dia start dengan saya masa bisnes tu baru start. Betul. 2014. Betul. Waktu tu sales lebih kurang tak sampai 10,000 sebulan walaupun produk sendiri. Tapi masa tu ada kelas marketing apa semua kan? Betul. Kita GMKK, MMM semua. Okey, lepas tu bila kita dah buat tu, jadi untuk nak pergi kata contohnya lebih jauh, yang mana kita daripada 8 orang, so kita macam mana nak grow tu adalah sangat tak senang lah. Jadi waktu kita belum masuk tu, staff waktu tu hanya untuk production je, packing barang. And then kita pergi ke MYB and then seterusnya adalah ke kelas seterusnya macam mana kita nak orang kata handle team dan juga nak ada office pun Dok sendiri yang suggest kan di tempat yang mana, lokasi yang mana, dan juga macam kita sekarang Dok juga yang suggestkan kita macam iklan, yang buat macam branding tu semua tu idea daripada Dok kan. Yang mana bagaimana start dengan kita pasang billboard, lepas pasang billboard and then kita masuk TV. Saya ingat lagi pada tahun 2016, waktu tu bulan 11, Dok cakap dekat saya apa? Dok cakap masuk TV Al-Hijrah. Waktu tu dengan orang cakap apa, TV Al-Hijrah tak ada orang tengok sangat, penontonnya tak ramai. Jadi saya ni jenis follow je apa yang Dok cakap kan, tanpa banyak soal. And then kita terus bagi tahu agensi nak masuk. Betul. Lepas masuk tu kita masuk pada bulan 11, masuk bulan 12, and then bulan 1 impact dia sales kita daripada 1 juta naik ke 2 juta. So sebulan. Kita hanya sebulan. So hanya follow je apa yang Dok cakap, dan Dok cakap masuk TVC, lepas tu masuk radio. Tapi adakah semua orang sama formula dia macam ni? Oh, tak sama. So kalau Dok ada Titan lain tengok dia kata, "Oh, aku pun dah buat macam ni." Jadi tak macam tu? Tak. Belum tentu. Betul. Sebab Dok advice mengikut situasi kita. Keadaan orang keadaan orang tu. So bila kita nak naik billboard, Dok sendiri juga yang bagi tahu bagaimana dia punya design. Sebab kalau ikut kita macam tak tahu sangat kan. Mula-mula kita bagi dekat Dok cakap macam ni. So semua tu di-adjust orang kata melalui bimbingan doktor lah. So yang mana kalau hari ni pun kita dikenali dengan agensi kerajaan, bank datang, pengarah semua tu adalah daripada bagaimana Dok advice daripada mula-mula. Macam mana kita nak brandingkan brand. Waktu tu kita tak nampak kan, kita ingat bakar duit. So hari ni baru kita nampak dia punya impact tu. Trust the process. Betul. Pada waktu tu you tak faham pun. You macam, apalah dia suruh aku belanja macam-macam ni. Habis duit simpanan masa depan semua. Kan, mesti ada terfikir macam tu kan. Betul. Tapi impact tu datang kemudian. Betul. Kita kena labur dulu. Kalau kita tak nak bagi buat duit kecil, duit besar takkan datang. Betul.
Kita kena keluar duit kecil, datanglah duit besar. Nak duit besar tu bagi, datang lagi duit besar. Ramai orang tak nak keluar apa-apa. Dan dia expect result. Okay. So, cuba cerita saat you nak give up daripada Titan. Okay. So, kalau nak cakap... Ni jangan cerita ni. Berapa kali dia rasa nak berhenti, aku tahu. Aku kira semua tu, aku kira. Betul tu, Dok. Cuba cerita. Setiap kali sebelum datang tu rasa tak nak datang. Setiap kali ICM tu kan. Tapi bila fikirkan Dok tu semua, so saya datang jugalah. Apa yang awak fikirkan? Saya nak tahu. Saya fikir apa yang di mana saya bermula, saya fikir. So siapa yang advice saya daripada waktu saya mula tu. Kan? Daripada kosong, daripada susah. Betul. Dan Dok bagi nampak kita macam harapan untuk orang kata untuk terus pergi ke next. So bila sesi one to one dengan Dok, bila sesi ICM, so dia macam satu suntikan baru. Sebelum tu kita datang, kita rasa macam kita dah tak ada harapan. Kita rasa macam inilah saat-saat kita dah tak ada lepas tu kan. Tapi alhamdulillah orang kata dengan bimbingan daripada Dok, dengan orang kata advice-nya, so membuatkan kita jadi balik semangat dan alhamdulillah hari ini Nuraisa mampu bangkit balik dan buat kan, macam sekarang alhamdulillah. So tak ada bisnes yang tak ada cabaran? Betul. Dan dalam Titan sendiri pun awak lalui banyak proses cabaran dalam bisnes awak kan? Dan setiap fasa tu sebenarnya tak sama. Kalau dulu Dok suggest branding, marketing. Tapi bila dah sampai tahap grow tu, isu dia lain pula. Supplier, production semua. So waktu tu lah orang kata perlunya sangat bimbingan daripada Dok. Sebab bila kita dah tahap next tu, ada pula lain cabaran. Lain isu dia. So, tapi benda tu Dok dah tahu. Jadi bila kita cerita je, terus dapat jawapan dia. Aku biasa biar dulu. Biar dulu agak nak jatuh dah kan, aku telefon lah. Betul. Minggu lepas baru Dok telefon kan. Minggu lepas dia excited nak buat satu benda. Dia cerita? Sikit. Dia nak masuk, nak expand bisnes dia luar negara. Dah excited gila ni. Saya biar je, saya macam tu. Biar, buat dulu buat. You know, saya tak ada masa nak cakap lagi, biar dulu. But then last week saya call dia. Saya nak call dia terus malam, lepas tu saya pun sibuk, dia pun sibuk. Dia pun bawa balik, saya call dia. Saya call tu, saya explain dengan dia. Apa step yang betul, apa step yang dia akan buat salah. Saya terangkan siap-siap. Ini step-step dia. Apa jadi perasaan dia lepas cakap tu? Apa perasaan dia bila lepas cakap dengan saya sekejapan tu? Mula-mula kita rasa macam yakin. Confident kan? Confident. Tapi bila dah cakap kita rasa macam takutlah pula. Sebab baru nampak kan apa poin saya tu kan. Bukan mudah kita nak pergi masuk negara orang. Banyak perspektif yang kita kena fikir. Betul. So I think itulah kerja saya. Kerja saya adalah alert you sebelum you buat mistake lagi. Betul. Another mistake. In fact dia ada challenge tentang production. Benda tu dah 2 tahun lepas saya dah cakap. Adjust. Alhamdulillah sekarang dah solve. Alhamdulillah dah. You know, walaupun dah ambil masa, but kita solve. Kalau dia tak follow the process, I don't think dia akan berada pada poin ini dan poin-poin seterusnya insya-Allah. Tapi memang betul tak yang isu production contohnya kan, kita hanya nampak macam dalam masalah kan, kita nampak macam waktu tu je short term. So kita fikirkan kita tak nampak di luar sehinggalah waktu 101 Dok cakap pergi tengok di luar. So waktu tu kita macam iya ke macam tapi kita follow je kan. Dan waktu tu lah maksudnya benda tu tak mustahil. Dan alhamdulillah hari ni dah berjalan pun. Yeah. So Aini kan dia adalah orang yang tak percaya saya. Tapi dia buat je. Bila saya cakap something, otak dia akan fikir tau. Ya tidaklah dia suruh ni. Ya tidaklah. Dia selalu macam tu. Aku boleh baca mata dia. Dari mata tu kita boleh baca hati orang. Bukan dia sangsi dengan saya. Dia just tak percaya betul ke benda ni step dia. Sebab dia fikir ada step lain. Boleh faham tak? Tapi dia tetap dalam tak percaya step tu, dia buat juga. Dia follow juga. Dia tu satu bab dia. Macam, follow je lah. Apa jadilah follow. Alhamdulillah bila dia follow, baru dia faham. Contoh bulan 7 hari tu, masa bulan 7 ni 2 orang ni one-on-one, aku ingat lagi. Dia dalam keadaan yang antara orang yang nak, saya nak kata paling down, hampir-hampir paling down. Dia nak build balik bisnes dia tu, momentum dia. Bisnes drop, momentum, dia nak build balik. Pada waktu tu, dua orang ni adalah macam tak ada roh dah. Dah tak ada semangat dah. Bisnes macam, dah tak ada harapan. Aku rasa macam nak tutup dah. Betul kan? Itu nak tutup tu dah. 5 tahun ni banyak kali aku dengar. Tapi Alhamdulillah masih lagi survive. You know? Masa tu dia tak confident dah sebenarnya. Itu memang saat saya nampak jelas. Bulan 7 tu macam tak ada harapan. Saya cakap dengan dia, okay buat benda ni. Saya designkan campaign saya cakap. Saya designkan sebab dia premier.
Saya designkan. Datang office, saya designkan. Dia datang office, saya Jumaat petang, tak salah saya. Betul. Sekejap je duk datang, setengah jam. Saya datang office, saya pergi kat whiteboard, saya draw ke kertas lah, saya draw. Buat ni, buat ni, buat ni, buat ni, dah habis kat setengah jam, dah, saya balik. Saya cakap dengan tim, dia nak buat, dia tak nak buat sudah. Aku dah bagi formula. Dia perlukan apa-apa, aku support. Habis cerita. Saya macam tu. Nak percaya, percaya. Kita nak percaya sudah. Tapi kalau you follow, apa jadi bila follow? Alhamdulillah. Daripada bulan 7? Daripada 24 bulan 6 kita start kempen, seramai 4,000 lebih ejen dalam masa 4 bulan lebih. Dalam masa 4 bulan, 4,000 lebih new agent masuk dekat dalam Nur Aisyah. Dan 2,000 dropship. Dengan formula yang saya contengkan setengah jam tu. Dan dia follow. Yang penting follow tu. Betul. Kan? Kalau dia tak follow dan dia pilih untuk tak nak dengar, tak tahulah apa cerita. Kan? Bukan setakat tu je, lepas impact dia tu, datang exporting punya opportunity lah. Betul. Kan? Macam-macam pergi negara luar orang nak barang. Betul. Kita antara 2 orang sahaja company di Pahang yang terpilih oleh SME Corp untuk ekspor barang ke luar negara. Macam? Dia terpilih untuk hantar barang di keluar negara berdaftar. Hari ni dia pergi jumpa mana-mana pengarah ke, semua relax ke. Saya Nur Aisyah, semua kenal. Tak payah cakap kenal pun orang dah kenal. Saya selalu sebut, dalam bisnes kita kenal orang tak penting, yang penting orang kenal kita. Kita kenal orang tu tak kenal kita, buat apa? Melutut kita minta tolong, betul tak? Tapi kalau orang kenal kita, tak payah cerita. Tengok je, oh awak yang kat billboard tu. Dah, dia tegur kita. Betul. Nak ambil gambar. Dah, selamat hari raya. Consider done. Dalam bisnes itu strategi. Dan nak bina strategi ni, sebenarnya saya boleh saya guide Naini masa mula-mula dulu. Sebenarnya saya dah nampak dah ending dia ke mana. Ni 5 tahun, sebenarnya ada banyak lagi perjalanan dia ni. Dan umur dia muda 30 pun tak sampai, baru 20 apa, 25, 26. 27. Tanya orang sebelah, umur kau berapa? Baru 27. Sebab saya guide dia, coach dia sejak dia darjah 1. Tapi point dia apa? Siapa start awal, siapa yang committed, dia akan nampak result tu along the journey. Dan saya jenis orang yang sangat percaya dengan proses. Trust the process. Aku tak bina Rishworks 1 tahun, 11 tahun. Dan masih lagi jauh perjalanan Rishworks ni. Everything ada proses. Beza banner pondok dengan beza kondominium. Beza tak? Beza. Banner pondok senang. Tampak tahu buluh, tampak-tampak, bom, dah siap. Angin gibuk datang, bom, banner jatuh. Banner kondominium, lama nak banner. Foundation lain, structure lain, semua lain. But then, kalau apa pun datang gibut, dia boleh handle insyaAllah. So, kita banner business, dia tak sama.